Selamat datang, salam sejahtera. Ini keputusan yang paling menggemparkan politik seluruh Malaysia hari ini. Bayangkan saja, bekas timbalan Perdana Menteri kita, yaitu Ismail Sabri Yaakob, mengumumkan keputusan yang tak pernah kita fikirkan. Ramai orang menyangka Ismail Sabri Yaakob akan mencabar jawatan Presiden UMNO, yaitu Zahid Hamidi. Tetapi yang menghairankan kita ialah sejak 2 menjak ini, Ismail Sabri Yaakob seperti diam, tidak buat apa-apa. Ismail Sabri Yaakob seperti tidak menentang apa-apa. Dan hari ini terbukti apabila Ismail Sabri Yaakob mengesahkan beliau tidak akan bertahan jawatan sebagai naib Presiden UMNO. Jadi, kalau Ismail Sabri Yaakob tidak mempertahankan jawatan naib Presiden UMNO, bermaksud beliau mungkin akan bertanding jawatan lain ataupun tidak mempunyai apa-apa jawatan lagi. Jadi, apakah ini satu indikator bahawa Ismail Sabri Yaakob akan melakukan sesuatu perkara yang di luar jangkaan kita semua? Saudara-saudara, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengesahkan hari ini beliau tidak akan mempertahankan jawatan naib Presiden UMNO melalui pemilihan pada bulan depan. Ismail Sabri berkata, sehingga kini beliau belum menghantar borang pencalonannya bagi merebut jawatannya yang disandangnya sejak tahun 2018 itu. Beliau tidak bertahan. Tutup pencalonan jam 5 petang ini, saya masih belum hantar, katanya kepada Berita Harian di sini. Ismail Sabri bagaimanapun tidak mengulas lanjut berhubung sebab keputusan itu diambil. Pencalonan bagi merebut semua jawatan dalam UMNO kecuali Presiden dan Timbalan Presiden yang dibuka sejak 1 Februari lalu melabuhkan tirainya pada jam 5 petang hari ini. Sehingga kini 8 pemimpin parti sudah menyerahkan borang pencalonan mereka untuk bertanding jawatan itu, termasuk 2 penyandangnya, Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin dan Datuk Seri Mazir Khalid. Sementara 6 pemimpin lain yang bertanding untuk jawatan itu ialah Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, Setiausaha Agung Barisan Nasional BN yang juga Menteri Luar Negeri, Datuk Seri Zamri Abdul Kadir, bekas Menteri Besar Johor yang juga Ahli Parlimen Simpang Renggam, Datuk Hasni Muhammad, Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT, Datuk Seri Rezal Marikan Naina Amerikan, dan Ahli Parlimen Titiwangsa, Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Menteri dalam Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Pembaharuan Institusi Azalina Othman Said pula menjadi calon wanita tunggal yang mencabar jawatan nombor 3 parti itu. Terdahulu dalam persidangan Agung UMNO 2022 meluluskan usul supaya 2 jawatan tertinggi parti itu, yaitu Presiden dan Timbalan Presiden, tidak dipertandingkan dalam pemilihan parti kelak. Mesyuarat perwakilan dan pemilihan jawatan kuasa tertinggi parti itu, yaitu Presiden dan Timbalan Presiden, tidak dipertandingkan dalam pemilihan. Mesyuarat perwakilan dan pemilihan jawatan kuasa UMNO bahagian bersama pemilihan ahli MKT UMNO akan diadakan serentak di seluruh negara pada 18 Mac depan. UMNO pertama kali menangguhkan pemilihannya yang sepatutnya diadakan pada tahun 2021 sehingga tempoh 18 bulan berakhir Disember tahun 2022. Namun pada akhir tahun lalu, UMNO minda pasal 10.16 perlembagaannya dan membenarkan penangguhan sekali lagi pemilihan, iaitu 6 bulan selepas pilihan raya peringkat Dewan Rakyat. Tarikh akhir pemilihan UMNO terkini adalah pada 19 Mei ini. Saudara-saudara sekalian, itulah dia pengumuman yang mengejutkan kita semua daripada bekas Perdana Menteri kita sebelum ini, yaitu Ismail Sabri Yaakob. Bayangkan, bekas Perdana Menteri ini yang diwar-warkan bakal mencabar Ismail Sabri Yaakob, yang bakal menjadi blok pencabar kepada Zahid Hamidi, akhirnya mengesahkan tidak bertanding untuk jawatan tersebut.
Makna kata kini Zahid Hamidi makin berkuasa. Kerana tiada lagi lawan yang akan mencabar beliau dalam blok ataupun kumpulan beliau. Dalam kumpulan Zahid Hamidi ini, mereka terdiri daripada beberapa orang yang paling berkuasa ataupun paling ketara. Antaranya ialah Tokmat. Manakala satu lagi blok yang kini tercerai-berai ialah diketuai oleh Ismail Sabri Yaakob, dan anggota-anggotanya yang paling ketara ialah seperti Hishamuddin Tun Husin dan Khairi Jamaluddin, juga Noh Umar. Namun demikian, mereka memang kelihatan sekarang ini telah pun terpecah terpecah belah kerana Khairi Jamaluddin telah pun dipecat, Noh Umar pun telah dipecat, manakala Hishamuddin Tun Husin pula tidak merayu untuk penggantungan keahlian beliau. Dengan itu, Hishamuddin Tun Husin pun tidak dapat bertanding. Khairi jauh sekali dapat bertanding kerana beliau pun tidak membuat apa-apa rayuan. Begitu juga dengan Noh Umar dan orang-orang yang lain. Jadi maknanya sekarang ini bolehlah dilihat. Kalau dilihat dari segi sudut mata Zahid Hamidi, memang tepat. Tidak ada berlaku perpecahan lagi di dalam UMNO. Kerana sekarang ini hanya satu blok yang tinggal, yaitu blok pro Zahid Hamidi. Pro Ismail Sabri Yaakob pula, kini seperti yang saya kata tadi telah pun tercerai-berai. Yang mana Ismail Sabri Yaakob sendiri secara sahnya tidak mau bertanding lagi sebagai naib presiden. Kerana mungkin beliau sudah kehilangan dia punya geng ataupun kumpulannya yang juga seringkali dipanggil sebagai CHAI. Jadi sekarang ini Zahid makin berkuasa di dalam UMNO. Selama 5 tahun ini pastilah Zahid Hamidi akan lebih menguasai UMNO. Dan menariknya, sasaran untuk mengelak perpecahan dalam UMNO kini semakin dapat direalisasikan. Karena kalau kita tahu, kalau kita lihat, sekiranya jawatan-jawatan besar ini tetap dipertandingkan, kita dapat pastikan, pasti akan muncul blok-blok tertentu, geng-geng tertentu, cai-cai tertentu yang akan membentuk blok-blok sendiri yang membawa ideologi, membawa pahaman, membawa perjuangan yang berbeza. Jadi sebagai kita pemerhati, kita memang memuji langkah Zahid Hamidi itu kerana ianya telah pun membuat satu dapatan yang cepat, yaitu mengelak perpecahan UMNO. Semoga dengan ini UMNO akan lebih kuat lagi di masa akan datang. Jangan lupa tekan butang subscribe, kita jumpa lagi. Bye-bye.